Assalamualaikum dan salam sejahtera. Masyarakat India merupakan etnik ketiga terbesar di Malaysia dan merupakan salah satu kaum yang telah menyumbang ke arah pembentukan sebuah masyarakat majmuk di negara ini. Hari ini saya Siti Akila dan bersama 3 orang rakan sekumpulan saya akan menerangkan tentang pakaian tradisi masyarakat India. Jom kita lihat dan dengar dengan lebih terperinci bagaimana pakaian tradisi masyarakat India ini dapat mengekalkannya hingga ke hari ini. Dengan kehadiran kaum India ke tanah Melayu telah menyaksikan bermulanya gaya pemakaian dari benua India yang khususnya dalam kalangan Hindu, Ceylonese, Tamil yang juga keturunan Punjabi dan Singh. Seperti kaum-kaum lain juga, kaum India mempunyai unsur pemakaiannya yang tersendiri. Pakaian kaum India telah dikenali dengan warna-warna terang serta kaya dengan tenunan dan sulaman, benang emas, perak, labuci dan batu-batu permata. Cara pemakaian seseorang dapat dibezakan antara etnik dan ras sekumpulan masyarakat. Sehingga ke hari ini, mereka masih mengekalkan kebudayaan tersebut kerana kebanyakan mereka memakai pakaian tradisional di musim perayaan, majlis perkahwinan dan majlis-majlis penting. Okey, antara pakaian tradisional India yang masih dikekalkan sehingga ke hari ini adalah pakaian tradisional bagi wanita. Mereka masih mempertahankan tradisi dengan memakai pakaian sari. Sari merupakan pakaian untuk kaum wanita dan merupakan pakaian harian. Ciri-ciri sari adalah ukuran sari daripada lembaran kain berukuran 1 hingga 2 meter. Lebar dan panjangnya pula 5 hingga 15 meter mengikut saiz pemakainya. Cara untuk memakai sari adalah pemakai perlu memakai anak baju yang ketat dan singkat di dalamnya. Kemudian, ia dililit dari pinggang dan diselempang pada bahu kiri. Lilitan pinggang sebanyak 3 hingga 5 kali bergantung kepada saiz pemakai. Pemilihan corak adalah mengikut kehendak pemakai itu sendiri. Sesetengah wanita lebih suka memakai sari bercorak tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Kebiasaannya, pemilihan warna dipadankan dengan corak yang menarik dan sesuai dengan warna tubuh pemakai. Seterusnya, mari kita mengenali pakaian tradisional India yang lain iaitu kurta. Secara amnya, kurta merupakan pakaian atas yang boleh dipakai oleh lelaki dan wanita. Pakaian ini berasal dari anak benua India dan dipakai di negara-negara seperti India, Pakistan, Nepal dan Bangladesh. Kata kurta berasal dari bahasa Urdu iaitu bahasa nasional Pakistan yang merujuk kepada baju tanpa kolar. Kurta adalah kemeja panjang yang sampai ke paras lutut yang selalunya diperbuat daripada kain kapas dan sutera. Kurta ini pada kebiasaannya akan dipakai bersama seluar longgar atau seluar churida. Kurta boleh dipakai sebagai pakaian harian biasa atau formal. Kurta biasanya tidak mempunyai kolar, namun begitu terdapat juga beberapa kurta moden yang cenderung menggunakan kolar mandarin. Kurta juga selalunya mempunyai pembukaan di bahagian depan dengan butang di bahagian atas. Apabila kurta dipakai bersama pijama, ia dikenali sebagai kurta pijama. Kurta pijama adalah kurta yang dipakai oleh pemakainya bersama pijama, di mana kurta ini kebanyakan dipakai ketika majlis-majlis rasmi. Kurta ini juga boleh dipakai bersama dhoti. Walaupun perkataan kurta merujuk kepada pakaian yang dipakai oleh lelaki dan wanita, secara tradisinya ia merujuk kepada pakaian yang dipakai oleh lelaki. Kurta yang dipakai oleh wanita dipanggil sebagai kurti. Istilah kurti merujuk kepada jaket, blouse dan renda. Ini adalah pakaian yang sangat serba boleh yang boleh dipakai untuk mana-mana musim atau majlis. Kurti lebih disukai oleh ramai wanita kerana kelonggaran dan keselesaan ini. Kurti juga boleh dipakai secara tradisional dengan churida atau salwar, tetapi mereka juga boleh dipakai dengan jeans atau legging. Sekarang, terdapat pelbagai gaya kurta yang boleh didapati di pasaran, sama ada dicetak, bersulam, biasa, dihiasi aksesori seperti manik, panjang, pendek dan lain-lain. Assalamualaikum, nama saya Siti Maisarah binti Abdul Jalil. Saya akan menerangkan tentang pakaian tradisional kaum India iaitu dhoti. Dhoti berasal daripada perkataan Sanskrit iaitu dhauti yang membawa maksud membersih dan mencuci.
Dalam konteks pakaian, dhoti merujuk kepada yang bersih dan dijadikan pakaian seharian. Oleh itu, masyarakat India menjadikan dhoti sebagai pakaian suci yang seringkali digunakan untuk menghadiri upacara pemujaan. Pakaian ini paling biasa di bahagian utara dan selatan Tamadun Harappa. Dhoti kemudiannya mendapat populariti di seluruh India. Kebanyakannya kerana keselesaan dan mudah dipakai untuk aktiviti harian. Selain itu, sebab yang lebih logik untuk gaya pakaian ini ialah kerana iklim yang panas dan kering di benua kecil India. Pakaian ini sesuai untuk dipakai semasa musim panas kerana ia memberikan pengudaraan. Seterusnya, dhoti merupakan pakaian tradisional orang lelaki dalam kaum India. Dhoti diperbuat daripada lembaran kain putih yang panjang. Kain putih tersebut dililit di bahagian pinggang dan diikat di celah peha dan kemudian disangkutkan pada bahu. Ada juga dhoti yang berwarna kuning pudar atau kuning susu. Pakaian ini banyak dipakai oleh golongan ceti. Dhoti juga merupakan hasil tenunan yang ditenun menggunakan benang kapas dan ada juga dhoti yang ditenun khas dengan benang sutera. Pemakaian dhoti juga mempunyai pelbagai cara. Jippa ialah kemeja putih yang dipakai dengan dhoti dan ia tidak mempunyai collar. Ia dipakai untuk upacara keagamaan atau majlis perkahwinan. Dhoti dipakai secara formal dan longgar dan kedua-dua gaya dipakai secara berbeza bergantung kepada majlis. Sebagai pakaian seharian yang lebih casual, dhoti dililit di kaki dan bahagian belakang dhoti ditarik ke bahagian hadapan dan diselitkan di pinggang. Untuk gaya yang lebih formal, ia disalurkan ke kaki dan diselitkan di belakang menutup kaki dengan longgar dan ia diletakkan ke lipatan yang panjang di hadapan. Pada masa kini, pakaian dhoti adalah semakin jarang dipakai oleh generasi muda. Selalunya kita akan dapat lihat bahawa pakaian dhoti ini dipakai oleh kaum India semasa hari perkahwinan. Pengantin lelaki mestilah menggunakan dhoti semasa majlis perkahwinan ataupun pergi ke tempat beribadat iaitu kuil. Pada masa kini, pakaian dan tradisi masyarakat India telah banyak dipengaruhi oleh budaya barat. Hal ini menjadikan pakaian dhoti tidak lagi digunakan untuk pakaian harian mereka. Perkara ini kerana generasi muda pada masa kini tidak lagi berminat untuk memakai pakaian dhoti pada hari biasa. Seterusnya, terdapat pelbagai cara untuk menggayakan dhoti. Semudah pakaian ini kelihatan, orang India telah menemui cara yang sangat rumit untuk menggayakannya. Contohnya, gaya draping ini paling biasa di selatan India dan dilihat kebanyakan di bahagian Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh dan Karnataka. Apabila lelaki terlibat dalam kerja, pakaian dilipat separuh sehingga lutut. Dhoti yang diperbuat daripada kapas kebanyakannya digunakan untuk bekerja di ladang. Gaya dhoti ini lazimnya dipakai oleh ahli politik kerana ia merupakan pakaian yang dipercayai dapat menghormati dan memuliakan diri. Selain itu, untuk gaya kedua adalah panca kacam. Gaya ini adalah cara kedua paling popular untuk lelaki India memakai dhoti. Ia bermaksud panca dengan 5 simpul atau 5 lipatan kerana pakaian itu disimpul 5 kali untuk mengikatnya dengan kuat di pinggang atau mempunyai 5 lipatan berlapis antara satu sama lain. Untuk gaya ini, pakaian sepanjang 8 ela digunakan dan dililit di pinggang yang diikat bahagian atasnya di hadapan untuk membentukkan tali pinggang. Ini adalah gaya yang sangat popular untuk lelaki di India Selatan yang bekerja di ladang. Seterusnya, ada di antara kita hanya mengetahui pakaian tradisi India, hanya sari, dhoti dan kurta. Namun begitu, terdapat juga pakaian tradisi India yang perlu kita ketahui, iaitu yang pertama, salwar kameez. Pakaian ini atau dikenali sebagai baju Punjabi atau churida yang dipasangkan dengan kameez. Ia dipakai oleh wanita di seluruh India dan merupakan pakaian tradisi popular di kalangan wanita di utara India. Terdiri daripada blus panjang yang dipadankan dengan seluar panjang iaitu piyama yang dipanggil salwar, dibuat ketat di bahagian pinggang dan berbulai. Wanita India gemar memakai dupatta iaitu aksesori yang diletakkan bahu mereka ketika memakai pakaian ini. Dupatta merupakan gaya contemporary yang cantik. Wanita di seluruh negara memakainya hampir setiap hari kerana keselesaan, serbboleh dan kecantikannya. Pada masa yang sama, pakaian ini juga telah menjadi kegemaran mereka dan ia dianggap antara pakaian paling selesa dan bergaya untuk wanita.
Mereka datang dalam pelbagai cetakan, corak, sulaman dan fabrik. Apabila digantikan dengan anting-anting atau gelang yang halus untuk melekatkan penampilan mereka sebagai pakaian klasik India, salwar kamis telah melalui banyak peringkat transformasi. Salwar kamis diperkenalkan di Asia Selatan selepas kedatangan Parsi. Yang kedua iaitu lehenga choli atau cagra, biasanya digunakan oleh individu Rajasthan dan Gujarat. Cagra choli ialah pakaian tradisi yang dipakai semasa Navratri, iaitu sempena festival Hindu. Yang dipakai di Navratri biasanya mengenai hiasan cermin. Ada banyak bentuk pakaian ini dan terdapat banyak sulaman cagra choli. Salah satunya adalah cagra bersulah yang biasanya digunakan pada pernikahan. Oilpi atau debata ditambahkan untuk menambah keagungan pada pakaian itu. Ia adalah gabungan skirt panjang yang dikenal sebagai cagra pada lehenga dan choli. Pelbagai fabrik seperti sutera, kapas, kadi, chiffon, broket digunakan untuk membuat lehenga atau cagra choli. Lehenga choli sering disertai dengan chunri yang merupakan selai kain panjang yang cerah dan berwarna-warni. Selalunya bersepadu dengan renda yang dililit di kepala dan jejak ke belakang, serupa dengan tutu yang dipakai dalam perkahwinan Kristian. Cagra choli dapat kita lihat dalam filem-filem Bollywood di mana kaum perempuan dalam rasukan perkahwinan menggunakan pakaian ini. Pakaian tradisi India satu ini memiliki warna yang beragam dan kebanyakan darinya memiliki warna cerah seperti biru, kuning, merah dan lain dan sebagainya. Mereka fashion India dan industri perfilman telah memberikan wajah baru sepenuhnya kepada cagra choli tradisional. Pelbagai cagra choli boleh didapati dari pasaran berdasarkan madras tersebut. Sherwani adalah pakaian seperti jubah panjang yang dipakai oleh kaum lelaki. Sherwani memiliki hiasan bercirikan halusan jahitan benang-benang emas di bahagian dada. Pakaian sherwani ini biasanya dipakai semasa acara-acara rasmi. Acikan ialah jaket tradisional dengan butang terdedah di sepanjang jaket. Sebagai peraturan, panjang jaket adalah mesti di bawah sedikit bawah lutut dan ia memakai collar Nehru yang berdiri. Terdapat persamaan antara acikan dan sherwani, iaitu pakaian gaya jaket kot yang jauh lebih panjang. Collar jaket itu adalah gaya Nehru. Secara tradisinya, orang ramai memakai acikan dengan churida, iaitu seluar panjang yang ketat. Untuk kedua situasi formal dan tidak formal, mereka mencipta acikan daripada pelbagai tekstil. Jahitan tradisional India mesti dan dalam menghiasi acikan. Pakaian itu adalah pakaian mahkamah zaman pertengahan untuk lelaki dan ia telah berkembang dari semasa ke semasa untuk menjadi pakaian contemporary. Acikan mempunyai bukaan hadapan dan bukaan sisi yang secara tradisinya diikat dengan tali. Acikan mengambungkan sulaman India dan kebanyakan dimenangi sama ada dengan churida atau dhoti. Pakaian ini digunakan untuk kedua suasana formal dan tidak formal, walaupun ia biasanya dilihat dalam majlis perkahwinan dan perayaan lain. Ia adalah pakaian tradisional yang dipakai oleh pengantin lelaki dan biasanya ia adalah krim gadingan ringan ataupun emas. Kita lihat aksesori pada pakaian wanita sahaja yang mempunyai aksesori. Kaum India amat gemar memagayakan pakaian bersama barang kemas. Oleh itu, warisan pemakai tradisi telah memberi pengaruh terhadap warisan lain. Dalam pemakaian tradisi, barang perhiasan tambahan dipakai oleh si pemakai bagi nampak lebih menonjol. Antara barang perhiasan yang dipakai bersama-sama dengan pakaian tradisi ialah bangles, iaitu gelang tangan, yang sering dianggap sebagai pakaian tradisi yang dikenakan oleh wanita Asia Selatan. Cara pemakaiannya agak berbeza dengan cara pemakaian biasa. Yang biasa hanyalah 1 hingga 4 gelang sahaja, tapi berbeza dengan wanita India yang memakai dalam jumlah yang banyak. Yang kedua iaitu perhiasan kepala. Ada 3 jenis aksesori kepala yang sering digunakan, iaitu mata pati, ma'ang tika dan jumar. Yang ketiga iaitu bindi, yang perhiasan kecil khas India yang digunakan di tengah dahi dan di atas alis, iaitu sebagai simbol agama. Yang keempat iaitu perhiasan cincin hidung, selalu digunakan saat acara tertentu seperti pernikahan atau acara biasa. Kesimpulannya, pakaian tradisi di Malaysia merupakan sebahagian daripada budaya kita yang melambangkan kebudayaan sesebuah kaum itu sendiri. Terdapat pelbagai jenis pakaian yang terdapat dalam sesuatu kaum itu sendiri. Sebagai contoh, masyarakat India sari dipakai oleh perempuan dan dhoti serta kurta pula dipakai oleh kaum lelaki. Tidak apa-apa yang mentahlikan keindahan budaya India tentang pakaian mereka. Dan kita boleh cari pakaian-pakaian mereka di Little India di Kuala Lumpur, Melaka dan Ipoh.